哦，现在有 screen 了。Boleh, boleh. Boleh. No problem. OK，前面有 screen 了，你看到？看到。维固啊。维固。你要看客厅啊，不是说看到宅呢就敏感了那个。对啊。Okey. Selamat tengah hari. Saya Ahli Parlimen Kota Melaka. Bersama dengan saya ialah YB daripada Kota Kinabalu dan juga YB Taiping. Hari ini kita nak bangkitkan satu isu di mana pada sebelum sesi bermula saya telah hantar satu usul untuk dibangkit dalam Kamahas, ya, iaitu mengenai dengan isu masalah pelajar-pelajar Malaysia yang tidak dapat pulang ke universiti di China. Ya, saya telah hantar untuk nak bangkit dalam Kamahas. Akan tetapi amat duka citanya, ya, pada 22 hari bulan September, Speaker Dewan Rakyat telah membalas satu surat terhadap usul yang saya kemukakan ini, di mana beliau telah menolak usul saya ini dengan alasan bahawa dia tidak mematuhi kehendak peraturan mesyuarat 23 kurungan 1 kurungan F dan 23 kurungan 1 kurungan L, di mana dalam 23 kurungan 1 kurungan F berbunyi sebagai sesuatu pertanyaan itu tidak boleh meminta keterangan berkenaan dengan apa-apa perkara rahsia. Dan alasan yang kedua, iaitu 23 kurungan 1 kurungan L mengatakan sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi perkara-perkara yang berkehendakkan penerangan berkenaan dengan hal ihwal dalam sesebuah negeri asing. Tetapi isu yang saya nak bangkit adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi hampir 10,000 pelajar negara kita, ya, pelajar Malaysia yang sekarang menuntut di universiti ataupun pusat pengajian tinggi di negeri China, di mana mereka sekarang menghadapi masalah tidak boleh balik ke negeri China untuk sambung belajar. Ya, jadi saya tidak melihat kenapa dia ditolak atas sebab kedua-dua sebab tersebut. Untuk maklumat, saya telah terima satu memorandum daripada Malaysian Students Association in China, MSAC, iaitu satu gabungan 21 persatuan yang dianggotai oleh pelajar Malaysia yang menuntut di pelbagai universiti di negara China. Masalah utama yang dibangkitkan oleh association ini adalah bahawa para pelajar Malaysia ini tidak dapat pulang ke negara China untuk menyambung pembelajaran mereka di universiti masing-masing. Seperti yang kita maklum, banyak negara telah menutup sempadan mereka sejak pandemik COVID-19. Ini termasuk negara China yang telah menutup sempadan mereka kepada pelajar antarabangsa sejak bulan Mac 2020 lagi. Kesannya dianggarkan terdapat lebih 10,000 pelajar Malaysia yang sebelum ini menuntut di pelbagai universiti di China tidak dapat pulang ke sana untuk menyambung pengajian mereka. Jadi terdapat beberapa universiti telah menyediakan, ya, sungguh pun universiti di China ini telah menyediakan sistem pembelajaran secara atas talian, tetapi para pelajar masih menghadapi pelbagai masalah. Ya, antaranya kaedah pembelajaran secara atas talian kurang berkesan, terdapat universiti yang tidak dapat menyediakan pembelajaran secara atas talian. Beberapa pelajar telah menghadapi masalah dari segi biasiswa mereka sebab mereka tidak pulang ke universiti, maka mereka tidak dapat sambung biasiswa mereka. Dan juga ada ramai pelajar yang terpaksa menangguhkan
graduasi mereka kerana tidak dapat melengkapkan kredit atau latihan amali mereka, iaitu internship. Mereka tak dapat habiskan, mereka tak dapat graduate. Jadi ada sesetengah pula program memerlukan pelajar hadir secara fizikal di kampus di universiti di China untuk menyiapkan projek tahun akhir mereka sebelum mereka boleh menamatkan pengajian. Jadi masalahnya sebenarnya negara China mereka ada membenarkan semula kemasukan pelajar antarabangsa daripada beberapa buah negara yang lain. Contohnya Korea Selatan. Pelajar Korea Selatan mereka dibenarkan balik ke negeri China untuk lanjutkan belajaran mereka di universiti. Jadi, namun dasar mereka bukan secara blanket policy. Dasar negeri China bukan secara blanket policy tetapi bergantung kepada rundingan antara dua negara. Dan juga situasi semasa COVID-19 di negara yang terlibat. Jadi pada pendapat saya, jika pelajar Malaysia ini telah divaksinasikan sepenuhnya dan mengikut perintah kuarantin setelah tiba di negara China, tidak ada sebab mereka tidak boleh pulang ke sana untuk sambung belajar. Jadi para pelajar tersebut juga telah menyatakan, semua pelajar juga menyatakan bahawa mereka bersedia mematuhi peraturan-peraturan berkaitan dengan COVID-19 yang akan diperkenalkan oleh negara China. Maka dengan ini saya ingin memohon penjelasan daripada Kementerian Luar Negeri bagaimana nak bantu mereka. Sepatutnya kerajaan negara Malaysia sepatutnya buat seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan, di mana kerajaan Korea Selatan mereka ambil inisiatif proaktif berhubung dengan pihak kerajaan negeri China, bincang dengan mereka supaya capai satu sepakat di mana mereka pelajar kita boleh balik ke negeri China. Pada masa yang sama, pelajar di negeri China yang belajar di Malaysia juga boleh balik ke Malaysia untuk belajar di universiti di Malaysia. Ini yang kita nak bangkitkan dalam Kamahas. Tetapi amat duka citanya telah ditolak. Jadi dalam masa kita telah tanda tangani MOU, persefahaman, untuk salah satu daripadanya ialah kita nak transformasi terutamanya institusi parlimen kita. Jadi saya berharap supaya Datuk Speaker dan juga menteri-menteri dapat mengambil berat tentang isu-isu ini supaya mereka boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen. Dan rakan-rakan saya yang lain juga pernah menghadapi masalah yang sama di mana apabila mereka mengemukakan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, mereka telah mereka telah ditolak oleh Datuk Speaker. Jadi di sini apa yang kita akan lakukan ialah pertama kita akan buat surat semula kepada Datuk Speaker supaya dia bertimbang semula terhadap keputusan dia. Yang kedua, kita harap supaya Menteri Luar Negeri ini dapat mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini. Sebab dalam bajet tahun lepas, apabila saya bangkitkan isu yang sama, Menteri Luar Negeri pada masa tersebut telah berjanji bahawa dia akan ambil berat dan menyelesaikan isu ini. Tetapi selepas beberapa bulan sehingga hari ini, tiada apa-apa pengembangan yang menggalakkan. Dan hari ini sudah tukar Menteri Luar Negeri yang baru. Saya harap beliau dapat mengambil berat tentang isu ini dan cuba membantu pelajar-pelajar ini. Kita akan bantu semua pelajar, tak kira mereka akan belajar di negeri China ke, atau mereka nak balik belajar di negara Arab ke, atau di negara Barat. Tetapi isu sekarang ialah negara China, mereka ada polisi sedemikian, tetapi negara-negara lain mereka membenarkan pelajar asing untuk balik ke sana. Tapi negara China tidak. Tetapi jika negara-negara tersebut tertentu mereka ada proaktif bincang dengan negara China, dia akan beri kelulusan. Jadi kita minta supaya kerajaan Malaysia dapat lebih proaktif berbincang dengan pihak kerajaan negeri China. Dan saya jemput YB Kota Kinabalu untuk tambah tentang Kamahas yang ditolak tu.
Yang sepatutnya yang tadi yang disebut oleh Kota Melaka itu dia bukan mengenai satu soalan kamahas yang sebelum ni, cuma satu soalan yang bertulis. Saya nak bertanya untuk mendapatkan statistik berapa orang etnik Uyghur daripada China yang masuk ke Malaysia ini, tetapi jawapan dia telah ditukar kepada cuma menjawab berapa pelancong asing daripada negara China yang datang ke Malaysia. Dan kadang-kala apabila parlimen menolak sesetengah soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen, seolah-olah ada sensitiviti untuk menjaga kepentingan negara besar. Okay? So, dan saya harap ini sikap ini tak sepatutnya, dan kita negara yang sepatutnya mengamalkan yang lebih otonomi di dalam platform antarabangsa ini, seperti dengan contoh kalaulah berlakunya pencerobohan masuk daripada mana-mana negara kepada kawasan perairan kita pun juga harus bersuara untuk menentang ini. Dan untuk balik kepada yang isu yang dibawa oleh Kota Melaka, saya rasa tak ada salahnya kalau kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri ke untuk menjawab soalan ini kepada saudara Kota Melaka, kerana ini untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ini belajar kita di negara China, dan jangan tuntut kepada sebarang kuasa besar dan cuba nak menolak untuk menjawab soalan. Ada apa soalan? 10,000 pelajar yang masih tersangkut. Ya, sebenarnya masa bermula pandemik tahun lepas, lebih kurang bulan Mac, ramai sudah 10,000 ini sudah pulang ke tanah air. Tetapi sekarang mereka nak balik ke negeri China untuk sambung belajar. Tetapi negeri China tidak berikan kebenaran untuk mereka balik. Akan tetapi ada sesetengah pelajar daripada negara lain, mereka dibenarkan oleh negeri China atas usaha negara tersebut, di mana kerajaan mereka mengambil proaktif berbincang dengan kerajaan negeri China untuk membeli approval, special approval untuk pelajar negara tersebut untuk pulang ke negeri China untuk sambung belajar. Contohnya Korea Selatan. Ya, pelajar Korea Selatan mereka dibenarkan balik. Apabila kita kaji, ialah kerana kerajaan mereka ambil inisiatif bincang dengan China. Sebab ada juga pelajar dari negara China yang belajar di Malaysia. Mereka juga akan pulang ke Malaysia untuk sambung belajar. Jadi sepatutnya mereka ada G2G, ya, bilateral punya rundingan supaya memanfaatkan pelajar kedua-dua negara. Dan ini bukannya isu rahsia, bukan sensitif, bukan apa yang perlu dirahsiakan. Tetapi ia tentang kebajikan, tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar negara kita. Okey? Okey, thank you.